KPM. Hai, macam manalah keadaan kita suatu hari nanti akan jadi warga emas. Dan murid-murid di rumah mesti ada ibu dan ayah ataupun atuk nenek yang suatu hari nanti menjadi warga emas. Tapi bagaimana kita nak menjaga mereka? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Dan pada hari ini, murid-murid macam biasa, kekalkan SOP penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Hari ini kita nak belajar tentang warga emas. Siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita lihat profil guru kita. Alright, baiklah, kita bersama dengan Cikgu Alwardah binti Dol Khalid. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik Aiman. Baik. Apa khabar juga Aiman? Baik Cikgu, ya, saya rasa hati dapat bersama-sama dengan Aiman. betul Cikgu, hari saya ini. pun rasa seronok sangat dapat bertemu dengan Cikgu pada hari ini. Sebab apa Cikgu? Saya ada mak ayah di rumah dan saya nak belajar macam mana kita nak jaga warga emas di rumah kita, betul, kan? Aiman. Baik Cikgu, jadi pada hari ini kita nak mempelajari tips bagaimana menjawab soalan dalam mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik Kertas 1. Baik murid-murid sediakan kertas dan juga pen untuk dapatkan panduan menjawab soalan daripada guru kita pada hari ini. Baik Cikgu, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Cikgu kongsikan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada sidang penonton yang dikasihi sekalian, terutama sekali kepada anak-anak murid yang dirindui yang mengambil mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Okey, pada hari ini cikgu akan berkongsi tentang teknik-teknik menjawab kertas peperiksaan SPM bagi tahun 2021. Okey, dan format-format teknik semua kita akan cuba selongkar dan kita akan cuba dedahkan bagaimana untuk mencapai tahap pencapaian kecemerlangan yang terbaik dalam mata pelajaran ini. Pecutan. Yes, pecutan. Dipersilakan Cikgu. Pecutan. Okey, terima kasih Aiman. Okey, baik. Jadi pada hari ini cikgu akan menerangkan kepada murid-murid sekalian tentang format kertas peperiksaan untuk mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Okey, yang itu iaitu kodnya ialah 7208/1. Okey. Okey, ini ialah tarikh. Okey, tarikh keramat yang perlu murid-murid semua ingat yang mengambil mata pelajaran gerontologi. Inilah tarikh keramat kita, di mana inilah tarikh di mana kamu semua akan menduduki peperiksaan kertas 1 untuk mata pelajaran ini 29 Mac, hari Selasa. Masanya ialah 2.30 hingga 4.30 petang. Okey. Jadi cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera walaupun telah menempuh beberapa minggu menjawab kertas-kertas peperiksaan yang lain Aiman. Baiklah, kita pergi terus kepada format kertas peperiksaan. Okey, sebenarnya kertas peperiksaan ini terbagi kepada dua pentaksiran dan juga kertas peperiksaan yang dijawab oleh murid semasa peperiksaan SPM, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dijawab oleh murid semasa dalam takwim ataupun jadual peperiksaan SPM, dan kertas 2 sebenarnya murid-murid kita telah melalui fasa pentaksiran yang berbentuk kerja kursus yang telah dijalankan oleh murid-murid dari tingkatan 4 dan 5 yang mana walaupun kita kekangan PKP tetapi pentaksiran telah dijalankan dengan lancar dan jayanya dan penskoran tersebut membawa markah sebanyak 60% untuk markah SPM. Jadi pelengkapnya adalah apabila murid-murid menduduki kertas peperiksaan SPM iaitu kertas format 1 ini kita tengok apakah yang akan dijawab oleh murid Okey,
Untuk kertas satu, terdapat dua bahagian yang perlu dijawab oleh murid, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, di mana soalan bahagian A terdiri daripada 15 soalan yang berbentuk aras rendah dan sederhana yang membawa kepada 60 markah, dan aras B ialah 4 soalan yang membawa markah sebanyak 40 markah. Okey, masa yang diperuntukkan ialah 2 jam sahaja dan jumlah keseluruhan markah 100%. Okey. Okey, seterusnya soalan kita pergi menjurus pada soalan berformat bahagian A, iaitu soalan berstruktur terhad, bermakna semua isi kandungan ataupun apa yang ditanya dalam soalan adalah terdapat dalam buku teks. Itu sebab saya selalu menekankan murid supaya membaca buku teks gerontologi dari kulit ke kulit. Ya Aiman, supaya mereka mahir menjawab soalan ini. Okey, masa yang diperuntukkan untuk menjawab bahagian A ialah 80 minit sahaja dan markah mengikut soalan. Ya, ada yang 5 markah, ada yang 4 markah, ya, ada yang 2 markah. Okey, seterusnya format soalan bahagian B ada 4 soalan yang membawa markah sebanyak 40, bermakna satu soalan 10 markah, ya. Dan soalan bahagian B berbentuk respon terbuka. Okey, apa yang akan dijawab oleh murid-murid ini? Inilah dia, ya. Inilah dia, cikgu bagi soalan bocor. Bukan soalan bocor, tapi semua modul pembelajaran yang telah diajar perlu dibaca dan perlu dihadam, ya, untuk kamu skor 100% dalam kertas peperiksaan nanti. Okey, sedikit tips untuk persediaan menghadapi peperiksaan ini, ya. Okey, jadi kamu perlu terus konsisten untuk mengulang kaji, okey, menjaga kesihatan, dan pada masa yang sama sebelum peperiksaan pastikan segala persiapan alat tulis telah disediakan. Bawa kalkulator dan pensel warna, ya, untuk persediaan menjawab soalan bahagian B. Okey, dan baca soalan dengan teliti dan pastikan menjawab keseluruhan soalan supaya 40% lagi untuk pelengkap 100% markah SPM dapat dicapai, insya-Allah. Wow, ini dia persediaan yang perlu disediakan oleh murid-murid kita di rumah sana. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak masuk pada soalan-soalan seterusnya, kita berehat seketika, cikgu. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Setiap manusia akan menjadi tua, tapi persoalannya apakah persediaan kita menghadapi hari tua. Baik, jadi pada hari ini kita nak mempelajari tips bagaimana untuk menjawab kertas gerontologi asas dan geriatrik kertas 1. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. So untuk segmen yang seterusnya ini kita akan teruskan dengan soalan-soalan ataupun tips-tips untuk menjawab soalan bahagian A dan juga bahagian A aras tinggi, sederhana dan rendah, ya. Jadi kita akan fokus terus apa yang akan kita cuba bongkar dan kita akan cuba terus memecut, ya Aiman, ya. Ya, betul cikgu. Supaya murid-murid kita akan mendapat tips untuk menjawab. Okey, untuk soalan bahagian A, sebenarnya apa yang perlu ditekankan oleh murid-murid ialah apabila mendapat soalan, baca soalan dengan teliti, ya, dan juga highlight atau serlahkan apakah kata kunci yang diperolehi daripada soalannya. Kita akan lihat nanti, ya, kata kunci akan kita highlight, okey. Dan juga murid-murid perlu membaca arahan dengan betul supaya murid tidak tersalah tanda. Jika dikendaki jawapan berbentuk ABC, tidak ditanda 1 2 3, Aiman, ya. Dan juga murid-murid sekalian, okey, ingat itu. Jadi kita akan lihat beberapa contoh soalan, ya. Okey, kita lihat ini contoh soalan 1 yang berbentuk memadankan dengan menulis abjad ABCD, ya. Okey, memadankan kemudian ABCD, ya. Dan bagi soalan berbentuk definisi, teori, ciri, fakta ataupun bahan. Okey, contoh soalannya ialah jadual 1 menunjukkan konsep penuaan. Okey, di bawah ini ialah konsep penuaan aktif, penuaan positif, penuaan produktif, penuaan menyokong. Okey, padankan. Ya, kita kena highlight di sini ayat arahannya, iaitu padankan, ya. Padankan konsep penuaan. Di situ kita sudah mendapat kata kunci. Kemudian dengan maksud yang betul, okey, maksud, ya, dengan menulis ABCD. Okey, ini ialah penting kerana kita khuatir murid akan tersilap tulis, ya. Okey, untuk maksud penyataan yang pertama, keupayaan warga emas memberi sumbangan dalam bentuk aktiviti kerja bergaji
atau sukarela yang bermanfaat? Okey, jawapannya ialah yang mana ni agaknya? Kalau kita lihat di sini kata kuncinya memberi sumbangan, aktiviti kerja. Sudah pasti nampak satu usaha yang produktif. Yes, Jadi C, produktif. Okey, betul. Kemudian seterusnya, warga emas melakukan kerja secara optimum. Okey, di sini kita boleh nampak kegiatan secara optimum dalam aktiviti bersama keluarga dan masyarakat. Apakah agaknya konsep itu? Sebab ada aktiviti tu cikgu, saya rasa aktif lah cikgu. Okey, kita lihat. Yes, tepat sekali. Saya rasa murid-murid di luar sana juga dapat menjawabnya dengan tepat sebab kita dah menggariskan kata kunci tadi. Okey, seterusnya, persekitaran dalaman dan luaran yang mesra warga emas membolehkan warga emas menjalani aktiviti. Okey, kita highlight. Membolehkan warga emas menjalani aktiviti berdikari. Okey, persekitaran. Ini dia punya kata kunci dan jawapannya ialah apa dia? D, cikgu. D, menyokong. Okey, so di situ kita boleh nampak jawapan sebab kita dah serlahkan ataupun kita dah highlight kata kunci tersebut. Okey, saya beri lagi satu lagi contoh memadankan dengan menulis ABCD Lebih kurang sama juga tapi soalannya lebih menjurus pada kumpulan sisa klinikal Okey, kita rujuk pada soalan menunjukkan kumpulan sisa klinikal jadual ini kumpulan A, kumpulan B, kumpulan E. Okey. Kemudian ayat arahannya berdasarkan jadual padankan. Okey, kita highlight padankan kumpulan sisa klinikal dengan menulis A, B, C dalam ruang jawapan. Okey, sekarang ni kita kena kenal pasti Plaster merupakan jenis sisa bahagian kumpulan yang mana? Okey, dia ada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan E. Okey, plaster sebenarnya terdiri daripada sisa kumpulan A kerana bekas sisa rawatan. Okey, seterusnya backstoma. Okey, backstoma ini ialah bekas daripada peralatan makmal Jadi ini ialah kumpulan E kumpulan sisa klinikal kumpulan E. Jarum suntikan ialah barangan tajam. Jadi kita kelaskan mengikut kumpulan B. Okey, dan lampin pakai buang ialah kumpulan yang kita pakai buang maksudnya kita guna dan kita buang C Okey. Okey, seterusnya bentuk soalan bahagian A yang seterusnya ialah tandakan right pangkah. Okey. Right pangkah ataupun tulis betul salah. Murid kena alert kena peka hal ini. Okey, jadi soalannya berdasarkan jadual soalan ini berkaitan komunikasi lisan komunikasi lisan ketika berinteraksi dengan warga emas. Tandakan right, so kita highlight di sini right dan pangkah Okey, etika perilaku komunikasi lisan. Okey, kalau kita lihat etika yang pertama, duduk bersemuka dengan warga emas untuk komunikasi lisan. Adakah betul? Betul cikgu. Ya. Kita tengok jawapan dia betul. Dan memastikan mata penjaga dan warga emas berada pada aras yang sama. Ya, betul. Kita perlu bercakap dengan aras mata yang sama. Menyebut perkataan dengan terang dan nada suara yang tinggi agak kurang tepat jadi kita tandakan dengan pangkah. Memberikan banyak arahan dalam satu masa. Ini memang tidak sesuai keadaan ini kerana warga emas tidak memahami. Kemudian memanggil nama dan memberi masa kepada warga emas untuk memberikan tindak balas. Beri masa jadi betul. So 5 markah boleh dapat di sini Okey, ni baru 3 soalannya Iman dan murid-murid sekalian. Jadi harap dapat tumpukan perhatian yang seterusnya. Kita akan memecut lagi. Okey, untuk bentuk soalan yang keempat, susunan langkah kerja. Kita menyusun langkah kerja dengan menulis abjad juga A, B, C, D. Okey, jika kita lihat dalam soalan ini ada gambar gambar amali yang pernah dilakukan oleh murid iaitu mengukur ketinggian. Langkah kerja mengukur ketinggian. Okey. Jadi kita akan disoal A, B, C, D, E adalah penyataan langkah kerja. Jadi penyataan langkah kerja ini tidak disusun Jadi murid dikehendaki menyusun langkah kerja ini supaya susunan langkah kerja itu betul Okey, kalau kita lihat langkah kerja mengukur ketinggian. Okey, langkah 1 agak-agak daripada A, B, C, D, E ini yang mana agaknya langkah kerja yang pertama? Saya rasa D lah cikgu.
D ya, meminta warga emas berdiri tegak membelakangkan rod. Kita tengok apa jawapannya. Yes, tepat sekali lah murid-murid sekalian ya. Nampaknya murid-murid mesti lagi cemerlang ya, mesti boleh jawab dengan tepat. Okey. Jadi langkah 1 ialah D, meminta warga emas berdiri membelakangkan rod pengukur. Langkah 2 ialah C, memastikan warga emas merapatkan tumit ya dan memandang ke hadapan. Seterusnya langkah 3, A, menurunkan rod pengukur di atas kepala ya. Dan langkah yang keempat, membaca ukuran tinggi pada paras mata. Dan yang kelima ialah mengulangi ukuran sebanyak 2 kali ya. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh ya. Contoh lagi format kertas soalan bahagian A. Okey, ini juga menyusun langkah kerja dengan menuliskan A, B, C, D. Okey, sekali lagi kita diberi gambar ya. Jadi kita kena perhatikan betul-betul gambar ini. Okey. Jadi gambar ini merupakan sebahagian langkah kerja simulasi memandikan warga emas di atas katil ya. Okey, ini ada warga emas, 2 orang penjaga di atas katil. Okey. Jadi kita highlight, apa yang nak di-highlight di sini ialah langkah keselamatan A, B, C, D ya. Urutan. Bermakna kita kena susun juga ya. Okey, jadi dia ada langkah kerja ya Aiman melakukan memandikan warga emas di atas katil ni. Jadi daripada langkah kerja ini kita susun ya. Agak-agaknya yang mana langkah kerja yang pertama untuk memandikan warga emas di atas katil ni? Saya rasa A, cikgu. A ya, mengelap muka. Ya, kita mulakan dengan muka. Ini sebahagian saja langkah kerja. Dia ada langkah kerja yang lengkap ya. Tapi sebahagiannya kita ditanyakan di sini. A ya, mengelap muka dengan menggunakan tuala basah, bilas mengeringkan. Okey. Seterusnya C, mengelap tangan. Lepas muka kita lap tangan, tapi tangan yang jauh dahulu ya. Selepas mengelap tangan yang jauh, barulah mengelap bahagian dada, abdomen ya. Seterusnya mengelap kaki yang jauh dan yang terakhir ialah barulah mencuci bahagian belakang badan ya. Dan mereka boleh mendapat di sini 5 markah ya. Okey, kemudian seterusnya menyusun langkah kerja. Kali ini menulis 1, 2, 3, 4. Kita tulis terus urutan ya, urutan langkah kerja tersebut. Okey. Jadi diberi juga gambar yang menunjukkan alat ya, dan alat ini ialah alat apa ya murid-murid? Ini ialah alat tekanan darah digital. Okey. So, kita lihat apa yang dikehendaki daripada soalan. Berdasarkan penyataan langkah kerja, susun juga ya. Susun langkah kerja dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi kita lihat jawapannya. Ya, soalan jawapan yang pertama, melipat dengan baju ya, membalut pundi curve, seterusnya menyambung pundi curve pada alat tekanan digital, menekan butang off dan mencatat bacaan tekanan darah. Okay? Maknanya murid-murid kena ikut kata kerja yang betul, baru memudahkan kita menjawab soalan. Kita berehat seketika, cikgu. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Para penonton, akhlak yang mulia akan disenangi semua. Baik, pada hari ini kita dalam mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik Kertas 1. Saya ada satu soalan untuk cikgu. Baik, apa peranan penjaga untuk menjamin tahap kesihatan warga emas tu, cikgu? Ya, saya suka soalan itu ya, sidang penonton sekalian, dan khususnya untuk anak-anak murid saya. Okay, sebenarnya peranan kita terhadap penjaga, sebagai penjaga terhadap warga emas sangatlah besar ya. Selain kita membantu menjaga segala keperluan asas, kita juga bertanggungjawab memastikan kesihatan warga emas ni. Dari segi apa ya? Dari segi kita perlu sentiasa memastikan pemakanan, makanan warga emas ya. Tahap kesihatan dijamin dengan aktiviti senaman. Kemudian melakukan saringan kesihatan. Kena bantulah warga emas kita menjaga kesihatan mereka dengan membuat penilaian kesihatan ya, supaya mereka terjaga kesihatannya. Baik, cikgu. Ya? Untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, jadi kita akan teruskan lagi dengan soalan-soalan pecutan yang akan disertakan di sini ya, untuk rujukan dan juga ulang kaji murid-murid sekalian. Okey, kita masih lagi dalam bahagian A ya, kertas 1, tapi format sederhana tinggi ya. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya.
kita lihat bentuk soalannya ialah menulis jawapan ringkas. Jika kita lihat pengembangan soalan ini sudah berbentuk pada penulisan jawapan berstruktur yang ringkas, ya. Okey, jadi berdasarkan soalan ini menunjukkan satu rajah yang tertera unit dan pengukuran yang digunakan untuk penilaian kesihatan yang cikgu sebutkan tadi tu, Aiman, ya. Di sini ada unit pengukuran milimeter raksa, darjah Celsius, milimol per liter, bilangan pernafasan per minit, bilangan nadi per minit. Apakah sebenarnya semua ini ialah unit pengukuran untuk menilai kesihatan warga emas. Jadi apa yang murid-murid perlu jawab ialah pilih padanan bagi unit pengukuran tersebut. Kita highlightkan, ya, dengan jenis saringan kesihatan. Dengan menulis jawapan. Menulis jawapan bermakna murid kena ambil jawapan dari jadual 5 tadi dan tulis semula dalam ruangan tertera sini, ya. Jadi murid kena menulis dengan ejaan yang betul. Okey. Jadi untuk paras gula, saringan kesihatan paras gula, bacaan ukurannya agak-agak yang mana, ya, paras gula ni? Millimoles, cikgu. Millimoles, ya. Ya, betul, Betul, ya. cikgu. Ya, betul. Millimoles per liter. Okey. Jadi di sini murid akan menuliskan, ya, menuliskan jawapannya millimoles per liter. Seterusnya denyutan nadi, unit pengukurannya apa agaknya? Nadi, ya. Bawah sekali cikgu nampak ada nadi tu. Sebab dah ada keyword dekat situ, ya. Dah ada kunci dah. Kata kunci dah di situ, ya. Bilangan denyutan sebenarnya per minit. Okey, untuk suhu badan yang ini kita sudah biasa, ya, iaitu darjah Celsius. Kadar pernafasan diukur dengan bilangan nafas per minit dan tekanan darah diukur dengan ukuran metrik milimeter raksa. Okey, 5 markah di sini, ya. Okey, so bagaimana? Adakah anda semua yakin untuk menjawab, ya, murid-murid sekalian? Cikgu rasa anda semua mesti berada dalam keadaan yang sangat yakin untuk menghadapi kertas peperiksaan gerontologi ini, ya. Okey, seterusnya bentuk soalan bahagian A yang seterusnya juga melengkapkan jawapan. Ya. Okey. Soalan ini berbentuk sedikit situasi. Situasinya berkaitan dengan perniagaan kerana murid ini juga belajar tentang tajuk keusahawanan. Jadi soalannya ialah nyatakan 4 bentuk promosi yang boleh dijalankan untuk mempromosikan perniagaan, ya, iaitu perniagaan yang berkaitan dengan warga emas. Okey, diberi contoh kupon sebagai kaedah promosi. Ya, apakah lagi bentuk promosi yang boleh dijadikan sebagai satu cara untuk menguar-uarkan perniagaan ini? Jawapannya, kita boleh berikan sampel produk, kita boleh berikan diskaun harga, ya, hadiah, kemudian pemberian mata ganjaran. Poin yang kita collect tu, ya, yang kita kumpul daripada mungkin mata ganjaran pembelian, ya. Okey, di sini 4 markah. Jadi markah berbeza-beza mengikut soalan. Murid-murid perlu memerhatikan soalan dan juga markah, ya. Okey, seterusnya bentuk soalan lain juga pada aras yang tinggi, ya. Menyenaraikan langkah keselamatan. Okey, menyenaraikan langkah keselamatan ini murid kena membuat sedikit penulisan lah, ya, tentang jawapannya. Okey, rajah diberi menunjukkan sebahagian langkah keselamatan mengendalikan rawatan kecemasan disebabkan insiden jatuh. Okey, kita nampak murid tu sedang melakukan satu kaedah atau teknik, ya, teknik rawatan kecemasan. Okey, soalannya senaraikan cara. Okey, di sini cara, bagi seorang penjaga menangani situasi kecemasan berikut. Bagaimana agaknya, ya? Jadi dalam soalan, okey, apa yang dikehendaki ialah 3 ciri ataupun 3 kategori situasi kecemasan, ya, iaitu warga emas yang tidak sedarkan diri, warga emas yang mengalami pendarahan dan warga emas yang mengalami patah tulang. Jadi sekiranya warga emas kita dalam keadaan insiden kecemasan tidak sedar diri, okey, ini ialah langkah-langkahnya, ya, meminta bantuan daripada pihak ambulans, mengamalkan pemeriksaan keselamatan, iaitu memeriksa nadi, memeriksa nafas, ya, dan juga memeriksa tahap kecederaan. Okey, seterusnya bagi warga emas yang mengalami pendarahan, apabila berlaku insiden jatuh, ya, kita perlu cepat-cepat pastikan tempat luka tersebut, ambil kain dan tutup, tekan, ya, tekan sekejap dalam tempoh 5 hingga 10 minit.
Seterusnya bagi warga emas yang mengalami patah tulang, okey, boleh ke kita nak alihkan warga emas yang kita dapati ada unsur patah atau cedera bahagian sendi. Kita sebenarnya tidak digalakkan. Tapi kita hanya perlu mungkin bantu letakkan alat ataupun kain anduh, letakkan alas supaya lebih selesa, okey. Maknanya merehatkan cikgu Ya, macam merehatkan. Baik cikgu. Sekiranya murid menjawab ini boleh diberi 5 markah ya. Okey. Seterusnya, ini juga berkaitan dengan soalan aras tinggi ya. Ada soalan yang dikemukakan berkaitan dengan penggunaan peralatan. Kita di bengkel kita tu ada banyak peralatan. Bengkel di Kelantan, bengkel di SMK Tasik Utara 2 Johor dan di SMK Seksyen 24 2 Shah Alam ada banyak peralatan. So ini contohlah ya. Peralatan ini sebenarnya kita dah biasa guna. Dalam soalan ini memaparkan bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis peralatan digunakan untuk mengukur suhu. Ni ya. Tapi kita nak tahu apakah sebenarnya nama-nama khusus untuk alat-alat ini ya. Okey, so soalannya murid perlu menjawab. Okey, kalau A tu ya. Okey, kita tengok pada soalan termometer manual. Agaknya yang mana satu termometer manual ya? Yang ni paling saya suka main dulu cikgu. B cikgu. B ya, betul ya, manual. Termometer ini adalah termometer yang berbentuk yang diperbuat daripada kaca ya. Dalam ada mercury, itu termometer manual ya. Okey, termometer telinga yang mana? A, okey. Termometer pengimbas dahi, kita biasa imbas dahi kita pada zaman COVID ini ya. Dan juga termometer digital. Okey ya. So ini 4 markah untuk murid sekiranya menjawab dengan betul. Okey, untuk seterusnya soalan berkaitan istilah dan definisi juga ditanya dalam bahagian A ya. Iaitu soalan yang berbentuk instrumen dikemukakan. Jadi murid kena membaca, kena teliti apa instrumen yang telah kita gunakan untuk menyaring kesihatan warga emas ya. Okey, so kita ada menggunakan borang penilaian kognitif warga emas, kita ada menggunakan borang penilaian kemurungan dan borang indeks batal ya. Okey, kita lihat apa soalannya. Padankan situasi tersebut ya. Padankan situasi dengan instrumen. Okey, kita lihat apa situasinya. Okey, situasi pertama, Makcik Salmah. Apa yang berlaku? Makcik Salmah tertekan kerana menghidapi penyakit lumpuh. Jadi bila berkaitan dengan tekanan, apa agaknya instrumen yang kita gunakan? Kemurungan tu cikgu. Ya, instrumen yang kita gunakan ialah yang berkaitan dengan kemurungan ya. Ini murid-murid kita lakukan ya untuk menilai tahap kesihatan. Seterusnya Pak Cik Chong sering terlupa tarikh lahir, tahun lahir. Jadi apa instrumennya? Kita guna instrumen berkaitan kognitif. Ya, seterusnya Makcik Mazni masih lagi berupaya mandi sendiri. Ya, tapi penjaga kita seharusnya waspadalah, kita pantau ya. Jadi dalam situasi ini kita guna borang yang mana? Borang indeks batal iaitu C, dan yang terakhir Puan Suzy bosan dengan kehidupannya sebab Puan Suzy ni duduk di rumah anaknya yang dia tak serasi ya. Okey. Maksudnya dia tak biasalah, lagipun dia menghidap demensia. Iaitu penyakit kelupaan. Okay, so demensia ni? Ya, demensia. Apa demensia maksud ialah sebenar cikgu? Penyakit yang berkaitan dengan kognitif, ya, kemerosotan kognitif yang membawa pada lupa, ya. Mungkin nyanyuk dalam istilah kita yang biasa. Macam mana ya, kita nak bantu warga emas yang menghidapi demensia ni cikgu? Okey, sebenarnya penyakit demensia ini tidak ada rawatan yang khusus, tapi kita mempunyai cara untuk menangani. Ya, jadi sebagai penjaga kita kena bantulah warga emas kita yang mengalami demensia kerana kemerosotan kognitif ni. Ya, kita boleh datangkan dengan kaedah atau terapi kenangan contohnya. Ya, ada gambar-gambar yang boleh kita tunjukkan semula kepada warga emas kita supaya warga emas kita dapat berborak, dapat bercerita ya. Sekaligus dapat mengembalikan ingatan dan kognitif mereka. Itu satu contohlah ya. Baik cikgu. Ini dia tips yang cikgu berikan kepada kita untuk mendapat markah penuh untuk segmen pada kali ini. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi tips yang akan cikgu kongsikan kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik Kertas 1. Baik, untuk segmen kali ini mungkin lebih mencabar cikgu. Ya, betul Aiman ya. Nampaknya kita telah tiba ke segmen seterusnya, iaitu soalan yang berkaitan dengan bahagian B. Kertas 1 yang akan dijawab oleh murid-murid SPM ya. Okey, jadi sebenarnya Aiman, soalan-soalan berkaitan dengan bahagian B ini merupakan respon terbuka, di mana ada situasi yang murid perlu mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada yang telah dipelajari semasa di dalam kelas. Juga beberapa langkah kerja amali yang telah dijalankan turut membantu dalam menjawab soalan respon terbuka ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti soalan-soalannya agak mencabar dan murid perlu membuka minda dan fikiran mereka supaya mereka dapat menjawab dengan lancar dan tidak ada terhad, tidak ada sekatan. Bermakna di sini kita perlu lebih peka lah dengan soalan ya. Okey, untuk soalan bahagian B sebenarnya terdapat juga soalan yang berbentuk pengiraan ya, Aiman dan murid-murid sekalian. Rasanya murid-murid yang mengambil gerontologi sudah faham ya. Ada soalan yang berbentuk pengiraan. Dia sama ada pengiraan kos ataupun pengiraan BMI ataupun pengiraan untuk mengukur ukuran lilit pinggang dan pinggul pun juga mereka boleh lakukan ya. Okey, jadi antara soalan di sini yang ingin saya berikan contohnya ialah soalan berkaitan pengiraan kos ya. Soalan ini perlu dijawab oleh murid dengan tepat kerana soalan ini membawa 10 markah. Okey, rugi kalau hilang markah ya murid-murid sekalian. Okey, kita cubalah lihat ya soalan berbentuk pengiraan kos ini. Okey, kita rujuk pada arahannya, iaitu Puan Aminah menjalankan perkhidmatan mencuci gigi warga emas dari rumah ke rumah. Ni ya, servis terkini lagi sensasi ya. Perkhidmatan mencuci gigi warga emas. Ada ke cikgu? Akan diadakanlah untuk oleh murid-murid gerontologi ya. Jadi murid-murid ini perlu mengira apa? Kos ya, perlu mengira kos ya. Okey, diberikan jadual peralatan bahan yang digunakan untuk mencuci gigi warga emas ya, iaitu berus gigi, ubat gigi, cawan, plastik, tisu. Okey. Dan diberikan juga kos sampingan sebanyak RM5, kos upah RM10 ya. Okey, jadi daripada jadual ini apa yang perlu murid perhatikan ialah perubahan pada bentuk soalan yang seterusnya ya. Berdasarkan maklumat yang diberi dalam jadual 15, jika Puan Aminah mencuci 5 orang warga emas, mencuci gigi 5 orang warga emas dalam sehari, itu yang akan kita hitung ya. Okey, yang pertama soalannya hitungkan kos bahan. Bagaimana agaknya ya? Nak hitung kos bahan, kita perlulah ya menghitung segala kos bahan mentah yang terdapat dalam jadual ya, dalam jadual pengiraan kos. Okey, kos bahan. Kalau kita lihat kos bahan yang telah tertera dalam jadual tadi ialah berus gigi, ubat gigi, cawan, plastik, tisu. Jadi murid-murid senaraikanlah ya semua kos yang ada tadi tu, kita senaraikan. Berapa jumlahnya ya. Jadi RM4, RM2, RM1.50. Keluarkan semua, berhati-hati takut tersilap ya, tersilap angka, takut tersilap tulis. Jadi keluarkan semua angka yang terdapat dalam jadual tersebut, pastikan ianya kos bahan, jumlahkan. RM12. Ya, RM12. Tapi adakah telah selesai urusan ini? Belum. Sebab kita ada soalan yang perlu dijawab, iaitu 5 orang warga emas yang perlu kita kira ni kosnya ya. Jadi jangan lupa kita darabkanlah RM12 tadi dengan 5, bermakna kos bahannya ialah RM60. Yes, RM60 ya. Okey, soalan seterusnya kos upah. Okey, kos upah telah diberi ya dalam jadual. Okey, kos upah RM10. Jangan lupa ya, sebenarnya jadual ini adalah jadual untuk seorang warga emas. Jadi kos upah ini juga untuk seorang warga emas RM10 ya. Jadi kita kembali kepada soalan, iaitu 5 orang warga emas yang diuruskan. Jadi bagaimana agaknya proses pengiraannya? Ya, RM10. Dia punya formula sebenarnya kos upah darab hari atau masa ya, darab dengan pekerja sekiranya ada maklumat pekerja, dan juga warga emas sekiranya diberikan ada bilangan warga emas. Jadi dalam soalan kita ni ada diberikan bilangan kan? Bilangan warga emas. Jadi dia punya penulisannya ialah RM10 ialah kos upah darab dengan sehari atau sejam, kosong pekerja bermakna pekerja satu pekerja okey, darab dengan 5. Jadi
Berapa jumlahnya? RM50. Okey, kos upah. Okey, seterusnya soalan yang meminta kita menjawab kos perkhidmatan, ya. Tetapi diberikan peratus keuntungan iaitu 20%. Jadi bagaimana proses ini berlaku? Proses ini sebenarnya memerlukan murid menjawab 2 kali pengiraannya. Satu kena kira kos untung 20% dan satu lagi kos perkhidmatan sahaja, ya. Kemudian akan digabungkan, dicampurkan. Okey, formula. Dia ada formula, ya, untuk kos ini iaitu 20%, ya, didarabkan dengan kos bahan tambah dengan kos upah, kos sampingan dan kos keuntungan. Okey, jadi kita perhatikan, ya, dia punya format pengiraannya. Okey, 20% ditulis, ya. Murid pastikan tulis, ya, jalan pengiraan dengan lengkap untuk mengelakkan kehilangan markah. Okey, 20%. Okey, RM60 ni apa? RM60 ini ialah kos bahan yang telah kita kira. Kos RM50 pula ialah kos upah. RM25 ini apa pula, ya? Murid-murid sekalian, jangan lupa kita ada kos sampingan. Kerana formula kita ada perlu tambahan kos sampingan, ya. Jadi kos sampingan RM5 untuk 5 orang warga emas darabkan RM25, ya. Okey, jadi kita ulang balik jalan pengiraannya. Murid-murid, tak apa, ya, tulis seberapa banyak langkah pengiraan, ya, yang betul dan lengkap supaya kamu tidak kehilangan markah. Jadi inilah jalan pengiraannya yang tertera di sini. RM27 kos keuntungan dan ditambah dengan kos perkhidmatan, maka keseluruhan kos perkhidmatan ialah RM32.40. Jadi untuk soalan ini 10 markah, ya. Jadi jangan tinggalkan dengan jawapan yang kosong, ya. Sayang, ya, murid-murid sekalian, kena jawab supaya dapat 10 markah tu. Okey, kita teruskan lagi dengan bentuk soalan lain. Bahagian B juga respon terbuka. Okey, di sini ada situasi. Jadi kamu kena kaitkan dengan pengetahuan, ya. Okey, nenek anda yang mengalami incontinence. Okey, jangan lupa kita highlight tadi. Ya, kata kunci incontinence. Incontinence ni apa? Ialah masalah yang dihadapi oleh warga emas kerana tidak dapat mengawal pembuangan air kecil dan air besar. Okey, ni, ya. Bercadang untuk tinggal bersama di rumah anda. Okey. Anda dikendaki mengubah suai bilik tidur tetamu supaya mesra dan selamat untuk nenek anda. Okey, situasinya dah jelas, ya. Nenek nak akan tinggal bersama dengan kita, jadi kena ubah suai sikit apa yang telah kita sediakan di bilik tidur, ya. Okey, yang pertama ditanyakan, nyatakan warna. Warna, ya. Warna memainkan peranan penting untuk warga emas, ya. Jadi agaknya warna apa yang sesuai untuk bilik tidur ni? Merah jambu. Emas, merah jambu. Boleh ke, ya? cikgu? Boleh ke merah jambu, ya? Sebenarnya kita perlu pastikan warna tersebut, ya, warna yang tidak memberikan tahap panas atau bahang untuk warga emas, ya. Pandangan matanya tidak silau, ya. Jadi apa jawapannya? Jawapannya kita pilihlah warna yang pastel, warna yang lembut, memberi ketenangan, ya. Dapat memberi kesejukan ataupun warga emas berada dalam keadaan selesa lah. Baik, cikgu. Warna lembut. Okey, warna pink tu lembut. Boleh lah. Boleh. Jadi kita pilihlah biru lembut, ya. Hijau lembut, macam tu. Okey, ini ialah berapa markah? 2 markah. Okey. Seterusnya peralatan. Apakah peralatan yang sesuai pula kita tempatkan di bilik tidur tersebut? Ya, sebab masalah nenek kita ialah mengalami incontinence, ya, masalah pembuangan air kencing dan air besar. Jadi kita perlu letak alat yang sesuai. Apa alatnya? Kerusi roda, cikgu. Kerusi roda. Betul boleh ke? untuk memudahkan warga emas ke tandas, ya. Murid-murid mesti terfikir, ternampak, terbayang peralatan-peralatan yang ada di bengkel kita, ya. Jadi jangan lupa kita masukkan alat-alat ini. Tadi kerusi roda abang Yaman dah sebut, ya. Kita masukkan kerusi komod, kita ada urinal, kita ada bedpan. Boleh kita masukkan dan letakkan di bilik untuk kesesuaian warga emas, ya. Okey, seterusnya soalan C. Senaraikan 5 ciri bilik tidur. Okey, ciri bilik tidur yang mempunyai persekitaran mesra dan selamat. Tadi kita tekankan untuk warga emas, iaitu nenek kita yang akan tinggal bersama. Jadi kita kena pastikan ciri-ciri ini, ya. Ada pencahayaan yang sesuai, tidak silau, ya. Pandangan yang jelas,
memberi ketinggian katil. Okey, ketinggian katil pastikan sesuai dengan ketinggian warga emas supaya tidak jatuh ya. Seterusnya lantai tidak licin, barangan elektrik boleh dikawal secara jarak jauh, ada remote control ya. Sesuai untuk warga emas, tak perlu pergerakan yang lebih. Perabot yang tidak perlu dikeluarkan, maksudnya perabot tu disimpan. Ada perabot-perabot tertentu yang kita kena simpan untuk mengelakkan bilik yang penuh ya. Pemegang pintu yang mudah digunakan. Okey, so boleh ya murid-murid sekalian. Bagaimana kita terus memecut ya untuk soalan yang seterusnya. Bentuk soalan respon terbuka juga. Kali ini diberikan keratan akhbar. Murid-murid ni kena analisa ni keratan akhbar ni ya. Okey, kita lihat pada soalannya. Darjah 1 menunjukkan keratan akhbar mengenai situasi warga emas susulan COVID-19. Kita tahu ya, COVID-19 yang melanda menyebabkan warga emas terkesan kehidupannya ya. Jadi ini daripada petikan akhbar daripada salah seorang doktor di UPM. Okey. Jadi antara isunya ialah pastikan anak tidak melepaskan tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka ya. Okey, soalannya berdasarkan rajah tersebut, jelaskan 2 perubahan sosial. Apakah yang dialami oleh warga emas dari segi sosial kerana situasi pandemik COVID-19? Okey, situasi ini dekat dengan kita ya. So apa yang berlaku sebenarnya? Ya? Sebenarnya anak-anak warga tak boleh balik emas, kampung ya, juga. anak-anak tak dapat balik kampung sebenarnya ya. Jadi warga emas kita sebenarnya terasing ya dengan rakan-rakan mereka, rakan-rakan masjid surau. Jadi menjadikan mereka berlaku situasi inilah. Mereka tinggal berseorangan. Ya. Dahlah berseorangan, kesunyian. Okey? Jadi perubahan tersebut akan menyebabkan berlakunya simptom-simptom ataupun komplikasi yang lain, contohnya seperti kemurungan ya melampau dan juga rasa sangat rendah diri, rasa terasing ya, itu yang berlaku sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah COVID-19 telah reda, alhamdulillah. Okey, jika murid menjawab soalan ini 4 markah ya. Soalan berbentuk poin dan penjelasan. Okey, soalan yang kedua, berdasarkan jawapan tadi ya, senaraikan 3 tindak balas fisiologi. Sebenarnya apa kaitan ya sosial tadi dengan fisiologi berlaku pada warga emas? Fisiologi ialah perubahan yang berlaku dalaman warga emas ya. Pada dalaman warga emas. Jadi sudah pasti tadi kita sebutkan kemurungan, kesunyian ya. Jadi kesan-kesan ini akan berlaku. Warga emas tak nak makan ya. Kurang selera makan sebab rindu, okey. Warga emas juga rasa sangat sangat tak boleh tidur, cikgu. Tak boleh tidur tak boleh tidur malam kan. Mandi pun mungkin tak basah sebab teringatkan anak-anak yang di kejauhan ya. Saya tak langsung sukar membuang air besar ya, jantung berdegup laju. Jadi ini beberapa situasi fisiologi perubahan yang berlaku pada dalaman warga emas ya. Okey, untuk soalan yang ketiga, cadangkan 3 cara. Okey, bagaimana agaknya cara komunikasi jarak jauh. Saya rasa dalam tempoh COVID-19 yang telah banyak mengajar kita, telah memberi pendedahan bagaimana kita untuk berkomunikasi jarak jauh ya. Video call cikgu. Yes, kita tak susah dah sekarang ni ya. Aiman dan murid-murid sekalian, sidang penonton, kita tak susah untuk berkomunikasi dari jarak jauh ya. Kerana kita ada apa kemudahan? Ya, ada Telegram boleh, telefon buat video call. Kita ada FaceTime dalam telefon, kita boleh buat video ya, boleh bersembang, boleh bercerita. Ini beberapa cara ya komunikasi jarak jauh. Panggilan telefon, membuat panggilan video, menghantar email, Skype dan sebagainya. Tidak ada penghalang untuk kita berkomunikasi dengan warga emas walau apapun yang berlaku, kerana mereka adalah insan tersayang yang ada dalam kehidupan kita. Sedih pula rasa cikgu. Baik cikgu, untuk akhirnya ni mungkin cikgu ada tips ataupun rumusan bagi murid-murid kita di rumah sana mudah untuk menjawab soalan kertas 1 ini cikgu. Ya, okey, baik murid-murid sekalian ya. Jangan lupa penamat untuk kertas gerontologi asas dan geriatrik adalah pada 29 Mac ini ya, hari Selasa pada pukul 2.30 hingga 4.30. Pastikan jaga kesihatan ya, dan yang penting ialah kamu mempersiapkan diri dengan peralatan tulis, pensel warna juga. Pensel warna juga mereka perlu bawa ya, kalkulator untuk pengiraan, okey, dan juga mempersiapkan diri ulang kaji dan juga
Ingatlah bahawa ilmu yang kamu peroleh ini adalah ilmu yang sangat berguna, bukan sahaja untuk menjawab kertas peperiksaan. Ya, kertas peperiksaan itu hanyalah ujian saja, pengukuran, tapi yang sebenarnya ilmu yang kamu dapat adalah ilmu yang akan kamu abadikan bersama ahli keluarga dan insan tersayang. Okey. So anak-anak gerontologi pastikan A+, gerontologi pastinya A+, ya. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Usah merenung letihnya, berusaha tapi renunglah kejayaan yang akan kamu kecapi dalam Rizal SPM 2021. Sekian saja, selamat maju jaya. Assalamualaikum. Masya Allah, tersentuh saya bila cikgu cakap macam tu. Sebab jagalah warga emas dengan baik. Sebab suatu hari nanti kita jadi warga emas, ada orang yang akan jaga kita. Baik cikgu, inilah yang perlu kita lihat. Baca kata kerja dengan baik supaya kita dapat jawapan dengan betul. Betul cikgu? Ya, betul. Baik, Tepat kita ucapkan terima kasih kepada guru kita pada hari ini. Murid-murid terus buat latihan, jangan tinggal untuk kita sentiasa berharap kepada Allah untuk kita menjawab soalan nanti SPM. Baik murid-murid, kita berakhir di sini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Terima kasih cikgu dan terima kasih kepada murid-murid sekalian.